بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, masih lagi kita berterusan untuk pelajaran كتاب الشمائل المحمدية على صاحب الشمائل هذه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Kita sudah habis pada bab yang pertama pada majlis yang pertama hari itu semalam. Dan insya Allah pada hari ini kita akan sambung pada bab yang kedua, hadis 16, bab ma jaa fi khatamin nubuwah. InsyaAllah, siapa akan bantu tolong bacaan terjemahan hari ini? InsyaAllah saya baca Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. باب ما جاء في خاتم النبوة. وبه إليه حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. فمسح صلى الله عليه وآله وسلم رأسي ودعا لي بالبركة، وتوضأ فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Sa'id ibni Zaid radhiyallahu anhu menyatakan, ibu saudaraku membawaku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya anak saudaraku ini sakit. Maka baginda pun mengusap kepalaku dan mendoakan keberkatan untukku. Baginda berwuduk dan aku meminum air wuduknya. Aku berdiri di belakang lambungnya dan aku melihat al-qatam di antara dua belikatnya. Keadaannya seperti kancing tirai. Sallallahu alaihi صلى wasallam. الله عليه وسلم. وبه حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني. نعم. أخبرني أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخادم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu menyatakan, aku melihat al-khatam di antara dua belikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bonjol merah sebesar telur burung merpati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه حدثنا أبو مصعب المديني حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو أشاء أن ولو أش... نعم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. Sallallahu alaihi wasallam. Rumaitah radhiyallahu anha menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jarak yang amat dekat, sehingga jikalau aku mahu untuk mencium al-khatam yang ada di antara dua belikatnya, aku boleh kerana terlalu dekat. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad ibnu Mu'az al-Ansari radhiyallahu anhu di hari kematiannya, Arash Abdul Ar-Rahman bergoncang kerana kematiannya. Sallallahu alaihi wasallam. ولو أشاء. نعم. نعم، صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. وبه إليه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا: أنبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة
قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim ibnu Muhammad menceritakan seorang anak Ali ibnu Abi Talib menyatakan Ali menyifatkan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun menyebut satu hadis yang panjang. Antaranya menyatakan di antara dua belikatnya terdapat khatam al-nubuwah dan baginda adalah khatam al-nabiyyin, penyudah para nabi. Sallallahu صلى Alaihi الله Wasallam. عليه وسلم. وبإليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا عزرة بن ثابت حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن الأخطب الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات. Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Zaid Amru ibnu Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan kepada Ilba ibnu Ahmad al-Yakishuridi Yasikuri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, "Wahai Abu Zaid, hampirlah kepadaku dan usaplah belakangku." Maka aku pun mengusap belakangnya, maka jari jemariku mengenai al-khatam. Aku pun bertanya, "Apakah al-khatam itu?" Jawab Abu Zaid radhiyallahu anhu, "Himpunan rambut." Sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الغد بمثله نعم فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها فحملت من عامها صلى الله Sallallahu عليه alaihi wasallam. Abu Buraidah وسلم. radhiyallahu anhu menyatakan Salman Al-Farisi telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika permulaan kedatangannya ke Madinah dengan satu hidangan yang mengandungi rutab, kurma masak yang belum jadi tamar. Beliau meletakkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya, "Apakah ini wahai Salman?" Beliau menjawab, "Sedekah untukmu dan sahabat-sahabatmu." Rasulullah SAW menjawab, "Angkatlah hidangan ini kerana kami adalah golongan yang tidak makan sedekah." Beliau berkata, maka dia pun mengangkatnya. Keesokan harinya beliau datang lagi dengan hidangan sama dengan yang kemarin. Baginda SAW bertanya, "Apa pula ini wahai Salman?" Jawabnya,
Jawabnya, ini adalah hadiah untukmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada para sahabatnya, hulurkanlah tangan untuk makan. Kemudian Salman melihat Al-Khattam di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Salman asalnya adalah milik seorang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membelinya dengan sejumlah dirham dan penanaman pokok kurma sehingga berbuah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menanam semua pohon kurma kecuali sepohon sahaja yang ditanam oleh Umar radhiyallahu anhu. Semua pohon kurma berbuah pada tahun itu juga kecuali sepohon sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah halnya sepohon kurma ini?" Jawab Umar radhiyallahu anhu, "Akulah yang menanamnya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencabutnya dan menanamnya kembali dan pokok itu berbuah pada tahun itu juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه إليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا بشر بن الوضاح أنبأنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. نعم صلى الله عليه. Sallallahu alaihi wasallam. Abi Nadrah Al-Aufi radhiyallahu anhu menyatakan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkenaan khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan dia berada di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam daging yang membonjol. Sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم. وبه إليه حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Sarjis radhiyallahu anhu menyatakan, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda bersama-sama sekumpulan dari sahabatnya. Maka aku pun berpusing di belakangnya begini, mundar dan mandir. Maka dia pun mengetahui tujuanku. Lalu baginda membuka selendang belakangnya. Aku pun melihat Al-Khatam di antara dua bahu seperti segenggam di sekelilingnya seperti khilan, iaitu sejenis lumut yang harum. Semuanya bulu. Aku pun kembali menghadapnya dan aku berkata, moga-moga Allah mengampunkan engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda berkata, dan untukmu jua. Para hadirin berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memohon ampun bagimu. Jawab Abdullah, ya, dan untuk kamu sekalian. Kemudian dia membaca ayat, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan orang yang beriman lelaki dan perempuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على Bagi سيدنا orang lain tak محمد. baca ikhlas. Subhanallah, di dalam buku saya ditulis dekat sini tamma walillahil hamd majlis al-awwal di tarikh 15 bulan 9 tahun 2023. Di bacaan yang 2023 pun kita habis di hadis ini, majlis yang pertama. Masya Allah. Baik, yalla. Ada orang lain nak tolong? Bismillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Oh, Ustazah nak baca. Baik, yalla. Ustazah baca sikit dulu. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه حدثنا علي بن حجر أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نصف أذنيه. نعم. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Bab ketiga berkaitan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 24.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tengah dua telinga baginda sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا هناد بن السري حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bekas air. Baginda memiliki rambut yang panjangnya tidak sampai ke bahu dan tidak sampai ke bahagian bawah cuping telinga. Sallallahu alaihi wasallam. نعم. بسم الله. وبه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara' ibnu Azib radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tubuh yang berukuran sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Bahagian di antara bahunya lebar. Rambut bahagian depan baginda sampai di bawah cuping telinga. Sallallahu alaihi wasallam. وبه صلى الله عليه وسلم وبه حدثنا محمد بن بشار. Ingatkan pada diri saya dan juga kepada semua di masa dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita cakap hari itu kalau boleh kita lagi banyak di masa bacaan bahasa Arab kita salawat di awal di akhir, di masa dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa terjemahan pun buat benda yang sama. Mudah-mudahan banyakkan majlis kita dalamnya adalah salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. Qatadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Anas, bagaimanakah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas menjawab, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah antara kerinting dan lurus, sementara panjangnya mencecah bahagian bawah cuping telinga. Sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم رسول الله. وبه حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنه قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها. نعم. قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر. نعم. Sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani binti Abu Talib radhiyallahu anha menyatakan, pada ketika Fathul Makkah, yakni penaklukan kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah dengan rambut yang diikat dengan 4 ikatan. نعم. وبه حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إلى أنصاف أذنيه صلى الله عليه Wasallam. Anas radhiyallahu anhu menyatakan, panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di setengah dua telinganya. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه. نعم. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membiarkan rambut baginda terurai. Ketika itu orang musyrik merapikan rambut mereka, yakni menyikatnya ke arah tepi dan membelah di tengah. Sedangkan ahlul kitab sentiasa membiarkan rambut mereka terurai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka meniru perilaku ahlul kitab selama belum ada ketentuan dari Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa merapikan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا ضفائر أربع. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Hani binti Abu Talib radhiyallahu anha menyatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya diikat menjadi 4 anyaman. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم. باب kita bagi sikit tentang bab yang kita baca, bab ma jaa fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf saya baca lebih sikit dulu kemudian supaya kita jaga masa untuk semua. Dan InsyaAllah kita ada masa dan cukup biiznillah untuk kita tamat kitab ini tanpa kita laju-laju sangat. Alhamdulillah. Bab ma jaa fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini lalu dengan hadis bab ini lalu dengan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rambutnya ila syahmati udhunai, sampai sini. Adalah sampai bahagian sini juga. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau qasar, kalau pendek rambutnya adalah sampai sini. Kalau panjang sampai dekat sini. Adalah dalam bab ini bab yang sangat penting, kena jaga tentang rambut. Rambut ini adalah ada hak untuknya. Yang ini nanti sekejap lagi akan bab yang seterusnya, bab ma jaa fi tarajuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikat rambutnya, maksud sikat rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Cara macam Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga rambutnya bukan adalah maknanya kalau orang panjangkan rambut kata sunnah, lepas tu tak basuh, rambut panjang tak kemas, tak, bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat seperti itu. Nah, dan tengok pada keadaan orang itu. Yani orang itu adalah pakai contoh bagi rambut panjang, boleh ke tidak? Dia kata sunnah. Nah, sunnah apa tujuan kamu? Kamu betul-betul sunnah ke atau tasyabbuh? Atau kamu buat seperti itu adalah untuk tasyabbuh? Tasyabbuh maknanya seperti perempuan. Tujuan kamu adalah menunjuk-nunjuk, itu sunnah? Tak. Kalau tasyabbuh waliyazbillah, dosa nanti jadi. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam naha anil qadha'. Apa maksud qadha'? Yani orang potong rambut di tempat lain tak tutup, tak potong. Contoh yang kita nampak sekarang zaman ini, orang potong rambut sini habis, pendek sangat, dah macam kosong, zero. Lepas tu atas rambut banyak. Ini ada qaza' yusamma. Ini dipanggilkan qaza'. Nabi sallallahu alaihi wasallam larangkan orang buat seperti itu. Taib. Orang kata tentang bab ini bagaimana yang boleh. Kena pergi apabila dia bagi kedai potong rambut semua, bukan potong tempat tak potong. Okey. Dan contohnya ada orang macam dia buat nipis panjang, tanpa ada line, tanpa ada benda tu, tidak ada masalah insya-Allah dalam bab ini.
Tetapi kalau ada dipotong, cara-cara potong itu tersyabuh dengan orang kafir, itu pun kita kena hati-hati dengan bab ini. Kena jaga. Jangan ada orang datang dia kata apa, sunnah rambut panjang. Naam, insya-Allah. Jadi jangan adalah orang kata apa, sunnah lah buat rambut panjang. Lepas tu buat rambut panjang, jalan buat tunjuk-tunjuk pada orang. La, laisa hakalah. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Dan ini bab yang sangat pentinglah, kena jagalah tentang hal ini. Subhanallah. Banyak pada orang kata apa, sunnah lah, sunnah. Naam, sunnah. Lagi Nabi SAW bukan adalah caranya adalah untuk menunjuk-menunjuk pada orang. Nabi SAW selalu keadaannya pakai serban, pakai kuluntua, pakai macam topi lah dekat rumahnya pun. Menjaga tentang bab ini, subhanallah. Nabi SAW bukan adalah tunjuk untuk rambut panjang tu nak tunjuk-tunjukkan. Tak, kanat adatul Arab. Di masa itu adat orang Arab di masa itu adalah kebanyakan orang panjang rambutnya panjang. Walaupun lelaki adalah rambutnya panjang. Tak adalah sama macam zaman kita ini adalah bagi nipi dan rata ke ada mesin. Kalau dia rasa macam tu lebih selesa. Jadi di zaman zaman Arab dahulu memang orang tu rambut adalah banyak yang menjaga rambutnya panjang. Sampai dia ada mengikat seperti mana lalu dengan kita. Nabi SAW pun ikat dengan 4. Ha? Jadi itu adalah pada bab ini bukan tak boleh. Boleh tapi dengan jaga-jaga tentang bab ini. Naam. Arif ahad al-ashkhas, saya kenal seorang, kisahnya dia kata buat semua sunnah Nabi SAW dia sudah amalkan kecuali ini. Subhanallah. Kalau tak silap, wallahu a'lam, Imam Haddad. Kalau tak silap. Saya pernah dengar pada seorang guru, dia kata semua sunnah-sunnah Nabi dia sudah alhamdulillah amalkan. Kecuali adalah untuk apa? Untuk rambut. Untuk rambut panjang. Itu dah wallahu a'lam. Nah. Jadi subhanallah pada bab ini kita kena jaga tentang bab ini. Tentang bab yang sebelumnya, bab yang pertama yang kita baca tentang bab khatam nubuwah, tanda adalah untuk nubuwah. Dalam bab ini subhanallah, yani bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan dari awal, dari bab pertama yang kita belajar semalam sampai hari ini, semua benda sahabat sebut satu persatu, semua betul-betul sebut benda itu. Menunjukkan pada kita apa? Menunjukkan pada kita bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia tengok sampai betul-betul dah ingat macam mana bentuk, macam mana rambutnya sampai mana, macam mana nanti contoh pada cara makan, cara minum, semua itu ada di dalam kitab ini kita akan belajar. Yani hadza in dalla ala syai' yadullu ala حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. Sebab sahabat sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dan dia menjaga tentang bab ini sangat sampai dia tahu bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Wallahu a'lam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض. نعم. Bab nombor 4, bab mengenai sikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nombor 32, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku menyikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku kedatangan haid. Nah, yani hadis ini Sayyidah Aisyah bagi tahu dia dalam keadaan haid adalah dia sikat rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman dahulu, di zaman dulu, apabila perempuan dia dalam keadaan haid, dia tidak buat apa-apa. Tak masak, tak macam dia jauh pada suaminya, adalah macam tak buat apa-apa. Yang dia datang sampai adalah di zaman dulu sebelum Islam,
Orang itu perempuan yang dalam keadaan haid, dia pergi ambil satu tempat, duduk di tempat itu, tak keluar pada tempat itu, tak campur dengan orang. Ha? Sebab orang tu dia rasa ni perempuan ni haid, tak boleh jauhkan, tak boleh masak, tak boleh buat apa-apa, semua jauh. Ha? Keadaannya seperti itu. Apabila datang Islam, a'azzal mar'ah. Apabila datang Islam, muliakan pada wanita, subhanallah. Dan mengajarkan pada semua di masa itu adalah Islam bukan seperti itu. Haid itu bukan pada tangannya. Jadi tidak masalah pada bab ini. Fahada dalil adalah ini menunjukkan pada yad al-mar'a al-haid yaduha tahira, mar'a perempuan yang dalam keadaan haid adalah tangannya tahir, tidak ada najis. Maksudnya suci. Ha. Jadi pada bab ini menunjukkan Islam bagaimana untuk bab ini. Di zaman dahulu, mungkin zaman kita dah ma'ruf, tak ada apa. Tapi di zaman dahulu adalah bab ini adalah dia sampai tak masak, sampai tak buat apa-apa pada amalan. Maksudnya dia asin, dia jauhkan pada orang. Nah, itu adalah menunjukkan bagaimana Islam adalah memuliakan pada wanita. وبه حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا الربيع بن صبي حدثنا الربيع بن الصبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكسر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكسر القناع حتى كان ثوبه ثوب زيات صلى الله عليه وسلم. نعم. Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memperbanyakkan minyak rambut, merapikan janggut serta sering memakai penutup kepala hingga pakaian baginda menyerupai pakaian penjual minyak sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم. Nah, yani jagalah. Ini yang tidak tadi kita sebut. Nak panjang rambut boleh, tapi jaga. Nabi SAW letak minyak dekat rambut, sikat rambutnya, sikat juga lihiyatahu, janggutnya pun Nabi SAW sikat. Bukan adalah sekarang yang kita nampak, minta maaf lah sebut. Orang apa nak jaga sunnah, sunnah ada janggut. Lepas tu sini panjang, sini tak ada, macam pendek, macam tak rata, dia kata tak potong. Kalau tak potong, dia kata sunnah lah. Sunnah bukan macam tu, sunnah pun kena tahzib, dipanggilkan tahzibul lihyah, yang ini menjagakan betul-betul, jaga tentang bab ini, bukan sini panjang sini pendek sini, la masuk hadza, kata sunnah. Sunnah ini adalah pun al-mu'min, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala suka orang yang jagalah pada bab ini, macam untuk orang lelaki kata apa, saya jaga betul-betul tentang bab ini. Naam. Amma tapi kalau orang apa panjangkan rambut, lepas tu panjangkan janggutnya, lepas tu pakai apa, yani al-ghair mu'tad min inda nas, yani pakai pakaian yang mungkin memang tu pakaian dahulu, tapi di zaman kita ini orang tak pakai macam tu. Jadi kata semua sunnah. Apabila cakap macam tu, yani yunaffir nas minhu, bagi orang jauh badannya. Naam, nak jaga sunnah, pakai pakaian sunnah. Tak ada masalah. Pakai pakaian sunnah, jaga badan betul-betul, pada keadaan ni keluar dengan keadaan yang baik, indah, bagus. Bukan adalah dengan keadaan orang lari pada kamu. Dan faedah Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat khamsun lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'ahunna fi safarin wala hadar. 5 benda adalah Nabi SAW tak tinggal dalam keadaan dia duduk di Madinah ataupun di Mekah, ataupun apabila dia musafir. Dan dalam riwayat yang lain 7 benda. Yang pertama al-mir'ah, cermin. Cermin untuk tengok diri. Al-makhala, untuk selap. Al-misht, sikat. Qarulat ad-duhn adalah untuk minyak wangi. Juga ataupun untuk minyak untuk rambut. As-siwak, kayu sugi. Al-miqas. Naam, al-miqas. Naam. Dan juga al-madri, ataupun dipanggilkan apa, udun fi sya'r lialla yaltasaq asy-sya'r bi ba'dihi, adalah satu
Batang kayu yang letak di rambut supaya tak melekat di antaranya. Itu adalah di antara benda yang Nabi SAW tidak tinggalkan. Naam. Jadi ini adalah di antara benda yang Nabi SAW selalu menjaga. Mir'ah, makhala, al-misht, qarurad duhun, siwak dan al-miqas dan juga al-madri ataupun al-madra. Al-madra bil fath Allah alam. Naam. Allahumma salli alaihi sayyidina Rasulullah. Seterusnya hadis yang seterusnya. وبه حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان إن, إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل صلى الله عليه وسلم. Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika bersuci, menyikat rambut dan ketika mengenakan sandal, yang ini kasut selipar. Sallallahu alaihi Naam. wasallam. Tengok hal baginda Nabi Muhammad SAW bagaimana dia mula semua dengan kanan. Yang ini adalah benda yang baik. Tapi kenapa mula dengan kanan? Tafaul, sangka baik. Macam wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Adapun tentang ashabul yamin, siapa ashabul yamin? Orang yang pegang, yang terima kitabnya dengan tangan yang kanan, itu adalah ahli syurga kan? Nabi SAW yuhibbu tayammun, ya, suka pada apa semua dengan kanan, bermulaannya dengan kanan. Adakah ini amalan untuk semua? Tak. Dukhul baitul khala, masuk kepada tandas, masuk dengan tangan kiri, dengan kaki kiri, maaf, afwan, masuk dengan kaki kiri adalah al-istinja, bertekan di masa tandas pun dengan tangan kiri. Benda yang qal Imam An-Nawawi rahimahullah taala qa'idah الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان بباب التكريم وما كان بضده فاستحب فيه التياسر. التياسر نعم. Maksud pada bab ini, apa yang benda yang baik kita buat dengan kanan, benda yang selain badannya adalah, maksud yang tidak baik adalah buat dengan kiri. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Naam. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن عبد الله بن مغفل نعم قال رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا. نعم. Sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami merapikan rambut secara berlebihan kecuali hanya sesekali. Sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم رسول الله. وبه حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي. نعم. عن أبي العلاء الأودي عن عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترجل غبا. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Humaid ibnu Abdul Rahman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyikatkan rambutnya hanya sesekali. Sallallahu alaihi wasallam. ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ini adalah untuk menunjukkan pada kita, janganlah lelaki, hukum lelaki ni sibuk sekejap nak bagi sikat rambut, pegang. Nah, jangan adalah sampai terlebih-lebih. Nabi SAW tak buat seperti itu. Riba kadang-kadang buat benda tu. Jangan adalah sampai, oh sekejap nak jaga handsome, nak jaga. Lah, bukan seperti itu. Naam, menjaga tentang bab ini awal-awal, tapi jangan terjadi terlebih tentang bab ini. Dalam hadis yang akhir yang kita baca, dikata apa? Ar-rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada seorang lelaki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sebut namanya.
Qila, katalah rawi hadis ini adalah Al-Hakam bin Amr. Wa qila Abdullah bin Sarjas. Dan katakan adalah orang rajul itu, lelaki itu adalah namanya Al-Hakam bin Amr. Dan ada yang kata Abdullah bin Sarjas. Dan ada yang kata Abdullah bin Mughaffal. Mughaffal. Naam. Kita lalu dengan kita. Naam. Mughaffal bil fath al-fa. Bin Mughaffal. Adalah yang kata tiga nama ini. Taib, adakah ada masalah kalau tak sebut nama sahabat itu? Tidak. Kenapa? Disebabkan semua sahabat Nabi SAW adalah kira adil, orang yang thiqah, orang yang kira tidak orang, bukan daripada golongan apa, orang-orang yang menipu. Nah, orang yang baik. Jadi tidak ada masalah tentang bab ini. ما درسناه في هذا اليوم, apa yang kita belajar pada hari ini untuk kita jaga dalam hidupan kita. Satu adalah tentang rambut, nak jaga, kena jaga pada rambut, nak jaga, nak buat panjang, nak jaga seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tak boleh, tetapi jaga pada bab ini. Jika panjangkan rambut ini adalah untuk menunjuk-nunjuk, dan juga adalah seperti perempuan, waliyazbillah, tashabbuh bin nisa fayadkhul fil hurmah, jadi adalah haram, dimasukkan dalam bab haram rambut itu panjang. Tapi kalau orang itu tujuannya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah tidak ada masalah. Kalau sudah panjangkan rambut, jangan lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang jaga rambutnya. Jadi rambut pun tu akan kena apa? Kena jaga rambut itu, jangan adalah terbiar, tidak menjaga, tidak membersihkan. Semua itu adalah kena jaga juga. Dan menunjukkan pada hadis yang bab yang pertama yang kita baca tentang khatam nubuah, tanda nubuah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga untuk apa, untuk nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan, nak jaga pada bab ini, nak sampai itu untuk menunjukkan apa yang bab ini, sampai sahabat boleh sebut rambut Nabi bagaimana syaranya, bagaimana pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Itu menunjukkan apa, hubbun sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا والله تعالى أعلم. تم ولله الحمد. المجلس الثاني, majlis yang kedua hari ini, alhamdulillah, pada 19 bulan 8. بارك الله فيكم وجزاكم الله على كل خير. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن أمة محمد، استرنا واستر والدينا واستر أمة محمد في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، بارك الله فيكم إن شاء الله. Assalamualaikum Ustaz. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi السلام wabarakatuh. ورحمة الله. Jumpa esok insyaAllah. Syukur semua hadir awal insyaAllah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum.